Okey, Assalamualaikum. Sambung lagi bab 9, subtopik 9.1. Okey, fungsi stesen angkasa antarabangsa ataupun ISS. Saya Cikgu Jamilah. Ramai yang familiar dengan nama ISS ni kan. Sebab kita punya angkasawan kita Dr. Syed Muzaffar telah antara angkasawan yang pergi pergi ke ISS. Cikgu tak pasti tahun berapa, 2008 ni. Tak cikgu nah. Okey. So untuk bab ini kita akan tengoklah. Okey, untuk satu topik ini kita akan tengok apakah aktiviti yang dilakukan di sana. Alright. So di ISS, okey, di mana di situ dia mempunyai keadaan yang sifar graviti. Okey, apa yang dimaksudkan dengan keadaan sifar graviti? Okey, keadaan ini bermaksud keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti yang dirasai. Contohnya, okey, indoor skydiving lah. Okey, keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman. Maksudnya kalau kamu tengok kalau kamu follow IG Dr. Syed Muzaffar, dia selalu share lah pengalamannya sebelum berlepas ke ISS. Mereka akan dilatih lah. Mereka akan menjalani latihan, dan antara latihan yang mereka lakukan ialah indoor skydiving. Okey, di mana peserta terjun udara dalaman akan terapung dalam udara dan merasai sendiri keadaan sifar graviti tersebut. Okay. Kalau dalam keadaan yang biasa, kita ataupun angkasawan lah, mereka tidak dapat rasa keadaan ini di bumi. Jadi mereka perlukan tempat yang boleh memberi simulasi keadaan sifar graviti tersebut. Okey, macam mana keadaan ini berlaku? Okey, keadaan ini berlaku kerana daya tujah yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama nilai dengan beratnya, tetapi pada arah yang bertentangan. So kalau kamu tengok sini, okey, ke bawah ialah berat kan, graviti lah. Okey, yang atas ialah daya tujah. Okey, daya tujahan ataupun daya tujah lah. Jadi sama nilai lah. Okey, cuma beza arah yang bertentangan. Oleh itu tiada kesan daya graviti yang dapat dirasai. Okey, maksudnya satu tempat yang sengaja diolah sebegini rupa. Tetapi bila di angkasa lepas, memang naturally macam ni lah. Okey, keadaan yang sifar graviti. Baik. Okey, kaedah menjejaki stesen angkasa. Alright, kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari dapat dihitung dengan maklumat mengenai ketinggian orbit dan laju ISS. Okey, untuk makluman lah, ISS itu dia sentiasa bergerak. Bergerak pada had laju tertentu mengelilingi bumi lah, dalam orbitnya. Alright, okey, so seterusnya, menjejaki kedudukan stesen angkasa dengan menggunakan aplikasi telefon pintar. Okey, jadi kamu tengok kat sini, tangkapan skrin pada telefon pintar yang menunjukkan kedudukan pemerhati ISS dan orbit ISS. Okey, yang ni cikgu tak nak hurai lebih lah sebab ini kamu boleh, kalau kamu nak dapatkan info ni, kamu boleh search lah, sebab kalau yang ni hanyalah untuk subtopik ini, bahagian ini hanyalah additional info kepada pelajar. Okey, nanti cikgu akan terang dalam kita punya group Telegram. Okey, baik. Okey, kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okey, antara kesan-kesan perkembangan teknologi yang pesat dalam angkasa lepas termasuklah yang pertama, bahan buangan di angkasa lepas semakin bertambah. Okey, bahan buangan ni ataupun space junk semakin bertambah. Okey, bahan ini antara bahan buangan tersebut seperti satelit yang tak berfungsi. Okey, satelit yang tidak berfungsi, bahagian ELV yang telah digunakan, kan, yang pelancar sekali guna tu, serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit, roket yang habis dibakar dan sebagainya. Okey, jadi mereka pun ada waste juga dekat sana lah. Cuma bezanya waste di sana tidak sama lah dengan waste yang di bumi.
Alright. Baik, menurut pemerhatian yang dibuat oleh pihak pemantau space junk dari NASA, 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah bumi merupakan bahan buangan di angkasa lepas. Okey, pada orbit rendah bumi. Okey, LEO kan? Orbit LEO lah. LEO. Low Earth Orbit. Okey. Di mana kat situ kebanyakannya, okey, 95% bahan space junk ini berada pada LEO lah. Okey. Dan 90% itu adalah bahan buangan angkasa. Semakin banyak bahan buangan tersebut, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space junk. Okey. Jadi hal ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca GOES lazimnya berubah orbitnya beberapa kali supaya dapat mengelakkan perlanggaran dengan space junk. So, ni antara impact lah. Okay, impact kepada perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okay, baik. B. Peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okay, R&D lah. Research and Development. Alright. Kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang seperti kesihatan manusia. Alright. Respon terhadap perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baru, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. Macam Syekh Muzaffar dulu masa dia pergi ke ISS, kan mereka ada setiap angkasawan itu mereka ada macam projek mereka. Mereka ada eksperimen mereka yang tersendiri. Kalau tak silap cikgu, Dr. Syekh Muzaffar dia membawa eksperimen tentang dia mengkaji DNA protein. Kalau tak silap cikgu lah. Okey, baik. Alright. Okay, itu saja untuk subtopik ini. Alright. So kalau untuk yang ni, okey, untuk bab yang ni, dia bercerita tentang ISS, okey, apakah ciri-ciri di sana dan apakah impak kepada perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okey, siapa yang berminat, cikgu galakkan kamu belilah buku. Buku yang ditulis oleh Syekh Muzaffar, okey, yang bertajuk Kembara ke Angkasa. Kat situ memang dia bercerita tentang pengalaman dia di sana dan dia share lah gambar-gambar yang dia diambil dari di sana lah. Okey, kalau kamu follow IG dia, kan dia tunjuklah macam mana dia berbuka puasa dekat sana, dia makan sate. Yang cikgu masih teringat lagi lah video tu. Okey, dan ada juga video yang dia tunjukkan pemandangan bumi kita, okey, dari atas sana. Memang sangat cantik. Okey. So nak tambah ilmu, boleh beli buku ataupun melakukan pembacaan daripada dia punya follow lah, maksudnya follow dia punya media sosial. Okey, baik, itu saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.